Assalamualaikum, kami dari tim Tidak Kenal ini menerangkan sumber berikut dari cerita kami iaitu gangguan seksual dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Sebelum itu, saya akan kenalkan ahli kuliah saya yang terdiri daripada 9 orang yang diketuai oleh Izzani Balqis dan ahli-ahlinya adalah Munirah, Nur Amni, Nur Atika, Nur Masita, Nur Syakila, Farah Azira, Nur Syahidah dan Syantini. Sebelum saya terus kepada isi kajian kami, saya akan menerangkan sedikit intisari yang terdapat dalam video ini. Yang pertama, kami akan menerangkan secara ringkas tentang definisi pedofilia. Yang kedua, jenis gangguan seksual kepada kanak-kanak. Yang ketiga, kami akan menerangkan beberapa punca gangguan seksual kepada kanak-kanak. Keempat, kesan gangguan seksual kepada kanak-kanak. Dan kelima, kesimpulan secara ringkas. Definisi pedofilia membawa maksud keinginan seseorang untuk memenuhi nafsu seksual dengan melibatkan kanak-kanak. Terdapat 1,721 kes jenayah seksual telah direkodkan. Sebanyak 651 kes telah dicatatkan bagi kes rokok dan merupakan jumlah paling tinggi. Manakala sumbang maharam 106 kes, luar talinya 106 kes, cabul 344 kes, serta terdapat kesalahan sebanyak 514 kes. Di bawah kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 pada Akta 792, Kata Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada tahun 2020. Antara kes penderahan seksual kanak-kanak di Malaysia, terjadi Nurin Jazlin Jazlini berusia 8 tahun dilaporkan hilang ketika keluarga Pasar Malam berhentian rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju. Pada pagi 17 September 2007, sebujur mayat ditemukan di dalam sebuah besukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai di PJS 148 Petaling Jaya, yang dijumpai oleh pemilik kedai dalam keadaan tanpa seurak benar dan dibiarkan dalam keadaan bogel. Turut menyedihkan lagi apabila timbul dan teruk ditemui disumbat dalam kemaluan kanak-kanak itu dan juga telah menyebabkan rekeningnya pecah. Pada masa kini, sedikit dikemparkan dengan isu berkaitan seksual terhadap kanak-kanak. Antara jenis gangguan seksual yang sering berlaku terhadap kanak-kanak yang pertama ialah pornografi. Pornografi kanak-kanak merujuk kepada grafik yang menggambarkan kanak-kanak dalam aksi perhadapan atau melakukan seks. Bahan ini boleh dapat tulisan, gambar, lukisan dan juga kartun. Selain itu, untuk jenis yang kedua ialah pengadunan. Pengadunan kanak-kanak juga digunakan untuk mengumpan kanak-kanak di bawah umur untuk persembahan dalam perniagaan haram seperti perdagangan kanak-kanak, pelacuran kanak-kanak atau dalam terbitan pornografi kanak-kanak. Perencanaan ini juga mungkin akan melakukan pelbagai perkara bagi menjadikan hubungan baik dengan kanak-kanak dan keluarga mereka. Kanak-kanak yang selalu bersendirian atau kurang mendapat perhatian kasih sayang keluarga akan kerap menjadi mangsa pada jenayah ini. Seterusnya, jenis yang ketiga ialah amal seksual. Amal seksual terbagi pada dua, iaitu amal seksual fizikal dan juga amal seksual bukan fizikal. Amal seksual fizikal merujuk kepada berlaku sentuhan atau kontak fizikal menyebabkan mangsa sama ada melakukan oleh mangsa sendiri atau penjenayah tersebut. Selain itu, bagi amal seksual bukan fizikal yang bermaksud seorang yang melakukan aktiviti seksual di hadapan kanak dianggap sebagai amal seksual, iaitu secara ringkasnya seorang yang menggunakan perkataan lisan, visual ataupun audio atau melakukan apa-apa perkara tanpa sentuhan fizikal yang bermaksud seksual. Selain itu, setiap isu pastinya bermuncul pada berbagai tangan dan juga pihak. Termasuk dalam kes ini, pada waktu yang berlakunya gangguan seksual dalam kalangan kanak adalah kesempitan hidup. Masalah kewangan dan kos hidup yang tinggi menyebabkan ibu bapa terpaksa membantu tulang hidup di luar. Situasi ini mendorong ibu bapa untuk menyerahkan anak kepada orang lain, misalnya saudara terdekat, untuk menjaga dan membesarkan dengan janji memberikan kadar upah yang tertentu
pada setiap bulan. Walau bagaimanapun, pemberi walaupun gagal untuk memberikan upah seperti yang dijanjikan, maka saudara yang tak berberi pekerjaan akan mendidik kanak-kanak dengan tertikam dan membiarkan mereka kelaparan. Dan mengkekalkan lagi, terdapat segelintir pengasuh yang melakukan kekerasan seksual terhadap kanak-kanak itu. Sebaliknya, terdapat juga segelintir pasangan pengasuh yang mengalami masalah keluarga akan memberi kesan kepada anak-anak itu. Bapa yang sibuk mencari duit untuk menanggung keluarga berasa melepaskan anak mereka kepada penjaga walaupun mereka tidak tahu latar belakang pengasuh itu. Seperti yang kita dengar, ramai nasib kanak-kanak yang dijaga oleh pengasuh pernah dirogol dan diperkosa oleh suami pengasuh sendiri. Selain itu, kekurangan didikan agama dalam kalangan bapa juga merupakan faktor yang besar dalam kes ini. Ilmu agama merupakan tunggal utama dalam menjamin keutuhan yang berpandukan dalam sebuah institusi keluarga. Agama juga beri panduan terbaik dalam menguruskan keluarga. Namun demikian, terdapat bapa yang tidak memperhatikan ajaran agama mereka, menebarkan kapan tanpa nakoda. Kadang-kadang ilmu agama akan menyebabkan sebuah keluarga dipandukan dengan cara dan kontra dengan tingkat agama berbagai tempatan dan kubatan pengikut lapannya. Hal ini menyebabkan ibu bapa bersikap bagaimana haruan makan anak dan sanggup mendera darah daging sendiri. Kajian ini menunjukkan bahawa pemderaan kanak-kanak secara seksual ramai yang merupakan pasangan muda. Hal ini disebabkan pasangan muda berkelakuan seperti remaja dan tidak berfikir secara logik atau profesional. Gangguan seksual terhadap kanak-kanak ini akan memberi kesan yang mendalam terhadap mereka apabila mereka dewasa. Kanak-kanak yang menjadi mangsa dera berkemungkinan akan menghadapi fobia di mana ingatan tersebut, peristiwa mereka akan mengalami itu akan sentiasa mengganggu tidur dan perkembangan emosi sehingga mereka dewasa. Terdapat juga kanak-kanak yang menyimpan dendam perasaan sehingga menyebabkan kelakuan luar biasa seperti terlibat dalam kegiatan jenayah dan melakukan perkara-perkara yang menjerumuskan ke lembah kemusnahan. Apa yang dikhawatirkan ialah kesan ketakutan yang mendalam ini mengakibatkan terputusnya komunikasi dengan orang lain, menjadi tinggi dalam perhubungan, mengasihkan diri dan pesimis terhadap alam sekitar. Selain itu, mereka juga akan mengalami emosi yang buruk dan berpanjangan. Misalnya, kesukaran menjalin hubungan yang rapat dengan stabil pada ketika itu yang kemungkinan. Kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan seksual boleh menjadi hamil atau mendapat penyakit kelamin seperti HIV. Antara akibat jangka panjang penderaan seksual adalah tanggapan kronik oleh mangsa bahawa dirinya tidak berupaya, putus harapan, kemurungan, sukar mempercayai orang lain, menyalahkan diri sendiri, melakukan perbuatan yang membinasakan dirinya sendiri dan harga diri yang rendah. Mangsa tersebut akan mengalami tekanan sekiranya tidak dirawat, berkemungkinan besar akan menjerumus kepada komplikasi yang lain. Seterusnya, iaitu kesan yang paling dalam di traumatik. Selain daripada emosi yang buruk dan berpanjangan, kesan kes penderaan seksual kanak-kanak juga adalah kerana mangsa terlalu trauma. Dalam keadaan ini, mangsa tidak mampu menceritakan perkara yang berlaku dan terdapat masa yang lupa kebanyakan butiran kejadian yang turut menyebabkan pihak polis khususnya menerima laporan mereka. Proses seksualiti kanak-kanak seperti perasaan dan pandangan mereka terhadap seks yang dibentuk dalam keadaan yang tidak sebenar. Mereka kelihatan lebih matang daripada umur sebenar. Mangsa juga tidak mempunyai keyakinan diri dan sering berasa kecil dalam kalangan masyarakat. Kesan traumatik yang mereka terima ialah membentukkan tingkah laku yang antisosial di mana mereka sentiasa menggangui oleh pengalaman silam. Mereka punya masalah yang berhubungan seksual seperti benci beraktiviti seks atau mengembangkan diri dalam kegiatan kelas-kelas seperti tidak balas dan pengeksploitasian diri mereka sebagai objek seks. Beberapa pihak penting mengambil peranannya besar dalam menangani masalah ini. Antaranya, peranan daripada pihak ibu bapa. Ibu bapa perlu mengambil berat tentang perbuatan dan pergerakan anak-anak. Hal ini dikatakan kerana anak-anak adalah insan yang kecil yang tak mampu untuk melakukan apa-apa jika mereka diajar.
Bagi memastikan anak-anak berada dalam keadaan yang selamat, ibu bapa perlu memastikan anak-anak dijaga dengan orang yang betul dan orang yang boleh dipercaya. Seterusnya, peranan daripada pihak masyarakat atau jiran dipanggil. Mereka perlu melakukan sesuatu jika terdengar sesuatu berita yang berkaitan dengan penderaan kanak-kanak atau gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Mereka perlulah sentiasa peka dengan persekitaran tentang apa yang berlaku dan terus melakukan jika terdapat kes penderaan seksual dan bukan hanya berdiam diri sahaja. Lantas melakukan hal ini kepada pihak polisi. Peranan yang ketiga iaitu peranan daripada pihak berkuasa. Pihak berkuasa perlulah memainkan peranan yang besar dalam strategi. Siasatan penuh haruslah dilakukan dan kes-kes yang dilakukan serta undang-undang tentang pendidikan seksual kanak-kanak ini perlulah diwar-warkan kepada masyarakat agar mereka tahu tindakan apa yang boleh dilakukan jika berlaku kepada ahli keluarga mereka. Kesimpulannya, kanak-kanak merupakan aset negara pada masyarakat. Jika fizikal dan mental mereka diganggu sejak dari kecil, hal ini akan menyebabkan masa depan mereka terjejas. Oleh itu, ibu bapa, masyarakat dan pihak yang berkaitan perlulah menjalankan tanggungjawab yang sebenar agar kita dapat menjamin keselamatan kanak-kanak dan masa depan mereka tidak terganggu.